Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana bil Islam wal iman wa kafa bihima min a'zamin ni'am wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ahli hadirin yang dikasihi sekalian, ahli Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, membaharukan iman kita. Setiap minggu kita mendengar perkataan ittaqullah, maka marilah kita bertawajuh ataupun mengadap hati kita, hidup kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kita berada, maka di situlah kita mesti rasa dan yakin bahawa Allah sedang bersama dengan kita. Allah melihat, Allah mendengar, Allah lah yang menyuruh memerintah supaya malaikat dia catat segala perkara yang kita buat, kita laku, kita kecek. Sama ada kita buat baik ataupun kita buat perkara yang tak baik. Ikhwah yang dikasihi sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah sahajalah orang yang berjaya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu orang yang paling takwa. Sebab tu cod ataupun soalan yang mesti kita tanya diri kita sendiri. Tiap-tiap orang pakat tanya, bagaimanakah nak cari jalan, nak usaha supaya kita menjadi orang yang paling takwa kepada Allah. Memang menjadi satu perkara yang setiap orang pakat nak belaka, nak kepada kejayaan. Nak kejayaan di sini bukan arti di dunia sahaja, bahkan nak lebih daripada keduniaan yang kita hidup sementara, iaitunya kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Oleh itu, hidup di atas muka dunia sebagai peringatan kepada kita sekalian, dan apa yang sudah pun kita mengetahui bahawa adalah seperti jambatan, seperti retak, seperti jalan yang kita sedang berjalan nak menuju kepada pengkalan, nak menuju kepada destination yang terakhir sekali, iaitunya akhirat. Dunia hanya tempat lalu, kubur hanya tempat duduk sementara. Lepas tu kita akan bakit pergi sama-sama belakang nak pergi ke akhirat. Itulah dunia yang dikatakan sebagai tempat cubaan yang Allah Ta'ala cuba kita semua. Siapakah yang berjaya? Siapakah yang baik sekali dalam cara hidup dia? Maka cara hidup ni lah yang dikatakan amalan. Bukan arti amalan itu hanya semaya, puasa, zakat, baca Quran sahaja. Bahkan semua perkara gerak-geri kita yang kita buat dia dalam hidup kita, itulah yang dikatakan amal. Maka Allah Ta'ala sakut amal tu pula dengan amal yang soleh, amal yang baik, amal yang bersih, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu, hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ada 10 perkara yang saya ingin kemukakan kepada kita kan di sini, iaitu hubungnya dengan cara hidup kita supaya kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iaitunya al-fahmus sahih bil Islam. Iaitunya faham dengan secara baik, dengan betul-betul terhadap agama. Bermaknanya kita dalam hidup, seumur hidup kita ni, kita berpegang dengan agama Islam, maka fahamlah baik-baik apakah dia Islam. Bermaknanya kita kena belajar, kita kena mengaji, kena dengar, kena usaha, kena cari jalan supaya kita benar-benar faham Islam, tidak ada semabur dan tidak ada kelabu. Itulah yang dikatakan sebagai faham Islam dengan secara sahih. Yang kedua, al-amal al-mutawasilu ad-daimu, iaitunya selalunya beramal dengan istiqamah. Walaupun sedikit sahaja yang kita buat tiap-tiap hari, tapi kita buat sokmo-sokmo. Inilah menunjukkan bahawa kita nak kepada beramal dengan perkara yang baik, yang sudah pun kita belajar, kita faham, maka itu yang dikatakan hasil daripada apa yang kita belajar. Kalaulah belajar saja, memang tidak berjaya kalau sekiranya kita tak amal. Beramal pula mesti kena ikhlas. Sebab itulah orang yang dinamakan orang yang beramal, iaitunya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang nak supaya ilmu-ilmu dia berhasil apa yang dia tahu. Ikhwah yang dikasihi sekalian, ilmu banyak bukan duduk di kitab. Bukan duduk di kitab banyak. Bukan duduk di pandai ceramah, pandai royak, pandai baca kitab, pandai syarah dan sebagainya. Tapi duduk di orang itu ikhlas dan pandai dia amal mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iaitunya berakhlak, at-takhalluqu bil akhlaqil karimah, iaitunya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini adalah salah satu daripada ajaran agama kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Nabi sendiri bersabda di dalam satu hadis, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dalam satu hadis lagi, liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit kepada kamu sekalian untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, kebaikan akhlak. Sebab tu salah satu daripada kemuliaan, ketinggian dan kesempurnaan seorang manusia, selain daripada dia berilmu, dia beramal, maka dia kena berakhlak mulia, kena baik dengan sesama manusia. Ya, sebab tu kita ni ada hubungnya dua, hablun minallah wa hablun minan nas, iaitunya hubungnya kita dengan Allah dan hubungnya kita sesama manusia. Yang ketiga, yang keempat, badlul juhudi wa taqati fi tarqiyatin nafsi, iaitunya curah dengan sungguh-sungguh tenaga, rang, masa demi untuk kejayaan dan ketinggian hidup, mutu cara hidup, iaitunya patana cara kehidupan, dengan kita pakak-pakak mikir bagaimanakah kita nak jadi kehidupan kita ni mulia. Mulia di sisi Allah dan mulia juga di sisi manusia. Sebab tu Nabi SAW dia larang kita jangan nampak kita ni hina di hadapan manusia. Kita kena jadi mulia, tapi dalam arti katanya mulia di sini bukan arti kita takabur. Kita kena pakai pakaian yang seragam, yang baik, yang molek. Jangan pakai pakaian cari, cemar, orang tengok pun orang hina. Nah, apabila kita kecek jadi nampak hebat apa yang kita kecek, kita bergaul sesama manusia. Apatah lagi kalau sekiranya orang-orang Islam kita berakhlak mulia dan usaha untuk meningkatkan cara hidup dia lebih berjaya, lebih bermutu tinggi, maka insya-Allah orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Islam akan menjadi orang yang sokong Islam. Sebab itulah kita naklah ni bukan arti kita nak kepada ramai bilangi orang Islam.
Tapi di masa yang sama kita naknya orang Islam yang ada kunafah. Orang Islam yang tinggi cara kehidupan dia, cara mikir dia, cara atur kehidupan dia, dia pandai. Hak ni lah yang kita kena palit jadi banyak. Sama ada orang muda ataupun orang tua dan sebagainya. Yang kelima, bu'dun nazari wa wad'u khutatin mustaqbaliyah. Iaitunya wisaitat yang jauh, vision ataupun wawasan yang pandai orang-orang Islam kita letak ataupun bercita-cita tinggi dan letak plan untuk satu kejayaan dalam kehidupan dia. Memang setiap orang dia ada cita-cita dan wawasan. Tetapi kita yakin bahawa semua apa yang kita mikir, kita rancang, kita buat, Allah lah yang mentakdirkannya. Ini kita kena sakut dengan rukun iman, iaitunya al-qada dan al-qadar. Sebab semua perkara dalam hidup, sama ada hidup peribadi, masyarakat, dunia dan sebagainya, adalah semuanya ditakdir oleh Allah Ta'ala. Kemungkinan kita mikir hari ni ataupun dalam hidup kita untuk nak maju satu-satu perkara, tapi perkara tu tidak dijayakan oleh Allah Ta'ala. Belana. Tapi Allah tidak merugikan pahala ataupun tidak mensia-siakan perkara yang baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang buat baik. Sebab itulah mari kita pakat buat baik. Mari kita pakat mikir benda baik. Mari kita pakat maju tempat kampung halaman kita, negara kita dan sebagainya, supaya dunia ataupun bumi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipenuhi dengan orang-orang yang baik. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam satu ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jika satu-satu mana-mana tupuk bumi, maknanya mana-mana tempat di atas muka dunia ni, orang ada duduk di situ, orang beriman dan orang yang bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Tuhan campur dua tu. Amanu maknanya orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Duduklah di tempat mana-mana saja atas muka dunia. Kalaulah ada dua perkara ni, la fatahna alaihim barakatin. Nescaya Tuhan raya katanya, nescaya kami akan buka keberkatan. Keberkatan, bumi yang hijau dengan tanaman, dengan rezeki yang datangnya daripada langit, iaitunya air hujan dan sebagainya. Allah Ta'ala takdir orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya akan menjadi orang yang diberkati di atas muka bumi. La fatahna alaihim barakatin. Barakat di sini bukan arti keberkatan yang ada hanya pada orang-orang alim saja. Bahkan kepada semua orang penduduk di atas muka bumi, kalau benar-benar orang pakat-pakat takwa, pakat yakin dan pakat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, iaitunya at-tajammu' wal jamaah wat tabadul wal mishwar. Iaitunya apabila kita rasanya setiap orang pakat maju belakang dah, pakat mikir, pakat ada dah cara-cara untuk dia nak hidup. Maka jangan lupa bahawa hidup kita dalam Islam ni kena hidup pasal jamaah. Kena duk pen kelum. Kelum mana tu? Kelum yang nak kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dengan nama-nama apa sahaja, nama tak ada pelik. Tapi yang kita naknya, iaitunya semua tu nak menuju ke arah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala terima. Walaupun dengan nama jamaah pasal itik ikut ayat ikut. Nama tak ada pelik. Tapi naknya orang berjuru, orang baik, ada matlamat, tujuan yang jelas. Sebab setiap orang pakat royak belaka, katanya dia nak selamat hidup di dunia ini dan akhirat. Sebab itulah jangan kita hidup sorang. Orang hidup sorang, istilah katanya orang hidup atas pagar. Dalam Islam tak ada hidup atas pagar. Arti katanya orang Islam tak boleh duduk pasal dot dia, tak masuk dengan orang, ataupun dia pasal bawa diri dia, kalau cerdik sorang dia. Tak boleh masuk dengan orang. Hal ni memang tak boleh. Islam ni cuba kita perhati, semaya tiap-tiap hari tu digesa, disanap senun supaya kita semaya Jumaat. Tak kira orang duduk dalam baris tu lah, ada belakang orang kaya, orang miskin, pemimpin, rakyat.
Bahkan Pratana Tipadi kalau sekiranya dia faham sungguh-sungguh, dia akan bersama dengan rakyat dia, bersemaya Jumaat, duduk sekali, jabat salat, tak ada tertua sikit habuk. Inilah yang kita duk nak apabila kita melihat orang yang faham agama, faham Islam dan faham tujuan cara hidup yang sebenar, dia selalunya duduk dengan rakyat dia. Duduk dengan sama-sama orang supaya dia lebih tahu gapakah masalah muskilah yang berlaku dalam kampung halaman dia, negara dia dan seterusnya. Lepas tu kita kena pakat lek pelianความคิดเห็น at-tabadul. Bermaknanya kita kena pakat tahu, pakat-pakat ambil tahu, dan jangan lupa iaitunya mesyuarat. Sebab semua kegiatan hijau orang-orang Islam ni dia kena berjalan dengan mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Allah Taala firman di dalam surah Asy-Syura, sehingga letak nama iaitunya surah mesyuarat. Surah percum. Masya-Allah, kita rasanya tak ada di dalam agama lain sekalipun yang duk royak hubungi dengan cara hidup manusia di atas muka bumi. Siapa kau letak satu surah dengan namanya surah Asy-Syura, surah mesyuarat. Inilah yang Allah Taala puji, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka selalunya bermesyuarat, tukar buah fikiran untuk mencari keputusan yang diredai oleh Allah Taala. Yang ketujuh, rabtul alaqat ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Iaitunya kita kena ada hubungi kita dengan orang-orang yang kita kenal, iaitunya sama ada dalam negeri ataupun luar negara. Memang kita hidup bukan hanya nak hidup sekadar dalam negara kita. Nah, apabila orang ni dia Tuhan buat syu'uban wa qabail, iaitunya kami jadikan kamu hei manusia beberapa kelompok, beberapa puak, beberapa bahasa, bangsa dan sebagainya. Untuk apa tu? Lita'arafu, untuk kamu kenal mengenal. Sebab itulah hubungi kita, kalau sekiranya kita boleh hubung sebanyak mungkin dengan orang-orang sama ada di dalam negara, luar negara, ini adalah satu keuntungan bagi kita. Apatah lagi kalau sekiranya kita melihat sebuah negara bukan dia duduk dia, tapi dia kena ada kanka, kena ada semacik, kena ada jadi apa sahaja yang dikatakan sebagai tolong-menolong di antara negara itu dan negara ini. Yang ke-8 iaitunya klik kepada kumpulan kecil semula, iaitunya binaul usrah as-sa'idah, iaitunya bina keluarga yang bahagia. Memang setiap orang nak jadi macam mana roliknya daripada keluarga itulah. Ibu bapa dia didik dia pasal mana, maka pasal itulah bentuk akhlak, bentuk kehidupan seseorang. Sebab itulah kita boleh melihat setengah-setengah orang ilmu tak ada belah mana, tak ada banyak mana arti ilmu dia, tapi dia dididik oleh keluarga dia yang faham, yang baik, yang juruh. Akhlak mak pak dia berjuruh, maka sapa kepada anak-anak. Walaupun Naqwi Thiasat dia katanya sebahagian daripada perangai kita, cara hidup kita adalah kita ambil daripada kamapan. Nah, 50% tu daripada ibu bapa kita. Kalau sekiranya ibu bapa kita cerdik, insya-Allah anak-anak pun cerdik. Kalaulah ibu bapa kurang cerdik, anak pun lebih kurang. Wallahu alam. Hak ni bukan sud tai tua dak. Bukan kaedah tai tua katanya orang nak cerdik, nak bodoh tu duduk di mak pak saja. Bahkan 50% lagi duduk di kan saweng. Iaitu je dengan usaha. Bukan arti orang cerdik dia tak menulis, dia hanya dengar saja, dia cerdik boleh buat belaka. Tak. Tapi orang yang selalunya usaha, orang selalu baca top tuan, orang yang selalunya nak cari jalan untuk kebaikan dalam kehidupan dia, alhamdulillah melalui usaha dia. Tapi tajuk yang kita sedang bicara yang ke-8 iaitunya binaul usrah as-sa'idah, iaitunya bina keluarga yang bahagia. Sebahagia besar huwaqa samkan, iaitunya setiap orang dia kena pandai pilih. Sehingga dalam bahasa Arab ia katanya husnu ikhtiyari zaujah, pandai pilih isteri. Sebab orang yang akan menjadi orang nak kerong rumah tangga bukan duduk di tok lelaki saja, tapi yang besarnya iaitu duduk di isteri.
Anak-anak kita nak jadi macam mana, cuba kita gambar. Kalaulah kita duduk sore lagi tak berumah tangga, kita kena ingat katanya anak kita yang kita duduk wang pe nak jadi macam mana, maka kita kena pilih ibu yang sesuai untuk anak-anak kita. Hak ni lah setengah-setengah orang rasanya sesat apabila dia dapat isteri, na'udzubillah min zalik, iaitunya isteri yang tak salihah, isteri tak berjuru. Tekah mula-mula nak berumah, nampaknya molek belakang. Tapi apabila berumah, akhlak dia tak molek. Ilmu agama dia tak faham. Siapa kata lelaki letih, kena duk mengajar, kena duk royak, kena duk bentuk. Padahal isteri semua tu sepatutnya anak-anak muda yang saya maksudkan di sini. Semua orang kena pakat-pakat faham agama, pakat reti belakang belum pada nak berumah tangga. Tapi apabila kita melihat keadaan masyarakat kita pada hari ini, porak-poranda, hancur, penuh habis. Hak duk berumah tangga, kadang-kadang nak kepada puas hawa nafsu saja. Hak itulah duk jadi anak hak tubik daripada ibu dan bapa yang kurang bertanggungjawab. Yang tak faham agama, anak-anak tubik pun tak tahu gapo pula. Masya Allah, hak inilah apabila kita song ataupun tengok seperang, tengok sangkum kita pada hari ini, banyak benar yang kita mesti beki, pakak-pakak beki. Sekadar yang kita boleh. Memang hasrat dan cita-cita pakak nak beki belaka. Pakak nak bawa belaka supaya dengan satu bandingnya yang Nabi SAW misal dalam satu hadis yang sangat panjang. Nabi katanya, aku ni serupa dengan orang yang duk tapak katu. Apabila katu banyak, dia nak lawan api. Api duk nyala. Katu nak masuk dalam api. Nabi katanya, aku ni lah orang tu duk tapak. Tapak dengan tangan ni, Nabi kata. Banding katanya, dia lah toksir jadi katu tu masuk dalam api. Maknanya Nabi usaha nak menyelamatkan umat dia daripada jalan hak salah. Tapi Nabi raya ramanya, banyaknya katu mati dalam api. Dengan sebab duk tengok katanya api itu adalah tepat law mata dia untuk nak masuk. Sebab tu banyaknya manusia ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang kesembilan, kasbul halal at-tayyib. Iaitunya cari makan kita, usaha kita, cari rezeki kita mesti daripada yang halal, yang baik. Setiap makan ni yang kita nak makan, minum ni yang kita nak minum, mesti halal. Sebab hak ni lah pucuk boleh Allah Ta'ala nak terima amalan kita dan doa kita. Orang yang duk campur aduk di antara rezeki halal dan haram, jangan harap katanya amalan dia Tuhan nak terima. Berapa banyak kalau kita tengok dalam sangkum kita, soy jadi kecil, banyak orang yang duk campur aduk di antara duit hak dia duk makan anak hari tak halal. Na'udzubillah. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, apa boleh kita tengok orang-orang zaman dahulu hidup dia berkat. Umur kadang-kadang tak banyak, tapi hidup dia Masya Allah berkat. Ni adalah salah satu daripada suap yang disuap oleh mak pak dia sejak daripada kecil adalah daripada rezeki yang halal. Sehingga dia besar pun dia makan daripada yang halal. Itulah yang dikatakan sebagai contoh orang di zaman Nabi. Mari Nabi duduk dalam masjid sekali dengan sahabat, ada orang seorang mari pakaian yang agaknya duduk dalam perjalanan yang khusuk, cuma rambut serbai banyak. Masuk duduk dalam masjid, sudah semaya akak tangan berdoa. Ya Rab, ya Rab. Duk minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apabila sudah dia berdoa, Nabi pun pakat royak. Nabi royak kepada para sahabat. Bagaimanakah Allah Ta'ala nak terima amalan dia, doa dia? Nabi katanya, dia duk kata, ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi katanya orang tu, Nabi lebih tahu sebab Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Orang ni pakaian dia haram, makan ni dia haram. Dia diasuh, disuak daripada mulut, daripada ibu bapa dia sejak daripada kecil-kecil tu adalah daripada rezeki yang haram belaka. Bagaimana fa anna yustajabulah, bagaimanakah akan diterima doa dia? Ni adalah salah satu daripada benda yang mesti kita kena awas, jaga-jaga baik
anak-anak kita hak orang tua duk royak kata menggelak perut. Janganlah dah tu. Boleh jadi anak kita dia pergi makan benda haram ataupun kita sendiri yang duk bui daripada duit kita hak haram kata, hak halal kata, duk capur masuk dalam perut anak-anak kita. Jadi capur habis darah daging hak haram. Pas orang tua pakak duk mengepek juga. Kata juga kepada budak. Ajar tak dengar, royak gapo tak reti, kerah perut, ngaji payah ingat. Ini adalah perlu kepada kita rojok semula kepada diri kita sendiri. Siapa yang ada anak, apatah lagi makan ni yang serba-serbi pada hari ni, masya-Allah penuh dengan perkara-perkara apa sai capur yang halal dan haram. Kadang-kadang tak ada halal, tak ada apa. Kadang-kadang halal tipu pembelana. Nauzubillah min zalik. Akhir sekali iaitunya rabtul alaqat billahi bid-du'a wal ibadah. Iaitunya hubungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan beribadat. Selalunya kita kena berdoa, kena beribadat. Cerdiklah, bijak setakat mana atas muka dunia, kalau tak ada dua ni maka tak beruntung, tak berjaya. Iaitunya doa dan ibadat. Usahalah kita supaya selalunya hati kita terikat dengan Allah. Duduklah di mana-mana sahaja, Allah lah tempat gantung kita. Allah lah tempat tupai kita. Dah kita dah sebut sama Allahus Samad. Allah lah tempat tupai, tempat tumpu. Tapi apabila hakikat yang sebenar dalam hidup kita ada apa-apa, kita ma'andap neng, iaitunya manusia. Bapa tak mengadap Allah Ta'ala dulu. Minta dulu, ya Allah, aku ada panha banyak, aku ada muskilah gatu gani, usahalah, wilah kepada aku, jadikanlah jalan keluar, adanya tangok bagi hidup aku. Barulah kita minta mesyuarat sama-sama manusia. Tapi kita setengah-setengah paling balik habis. Iaitunya minta dengan manusia dulu, berhabis dengan manusia, baru nak minta dengan Tuhan. Baru nak ambil air semaya, baru nak semaya malam. Masya Allah, inilah yang dikatakan sebagai sedikit nasihat kepada diri saya sendiri dan ikhwah hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah dan kita meningkat ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sedikit ataupun secebis di khutbah yang kedua ingin saya beri peringatan kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, iaitunya hubungi dengan saudara-saudara kita yang berada di luar negara, iaitunya utamanya di Suria. Bila kita melihat keadaan mereka yang tinggal bumi, tinggal tempat duduk, tinggal harta benda, bahkan setengah-setengah terpaksa tinggalnya keluarga. Lagi cuba kita perhati berita-berita luar negara, luar negeri pada sekarang ni, iaitunya langlai orang-orang Islam kita dari beberapa buah negara pergi duduk di beberapa buah negara di Europe. Inilah apabila kita melihat, kita tak sapa lagi nasib kita serupa dengan mereka, dengan budak kecil, dengan anak kecil, dengan isteri, orang tua terpaksa kena tolak dah setengah-setengah orang sebab lari daripada negara mereka, takut mati free pula.
Bahkan kadang-kadang dizalimi dengan secara sekejap-kejap kezalimi. Mati hidup orang Islam pada hari ini, darah orang Islam sangat murah. Sama-sama orang Islam perang ataupun Islam dengan kafir. Na'udzubillah min zalik. Sama ada di Suria, di Palestin, di Iraq dan seterusnya. Wallahu alam. Hak ni kita minta supaya Allah selamatkan kita dan jauhkan bala taka seperti yang berlaku kepada saudara-saudara kita di beberapa negara. Yang penting bukan hanya kita melihat ataupun dengar saja orang wikrak gapo nak berlaku di masa depan. Tapi kita sebagai seagama, sesyahadah kita pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka itu pun serupa juga dengan kita. Mereka adalah saudara kita. So kurang-kurangnya kalaulah duit kita tak sapa, pertolongan makan ni kita tak sapa kepada mereka, tapi yang paling cepat sekali sapa iaitunya doa. Doalah tiap-tiap kali yang kita teringat kepada saudara kita di luar negara, walaupun dia tak kenal kita, kita tak kenal dia, tapi Allah Ta'ala tetap akan terima doa kita. Siapa dah masa yang saya rasanya wajib dah bagi setiap orang Islam pada hari ini, kena pakak-pakak doa, kena pakak-pakak bui pertolongan. Sama ada sedikit banyak, semuanya kita akan sapa insya-Allah. Sebab negara Europe pada hari ini sudah pun katuk dah negara. Tak saya terima dah sebab langlai banyak doa. Orang-orang Suria pergi ke negara mereka sudah pun nak katuk dah. Dia pun sendiri kadang-kadang tak erak juga nak jaga, nak kawan, takut panha kezขึ้นdalam kaiผู้ลี้ภัยdi antara orang yang duduk ramai-ramai. Dan memang hidup orang ni dia kena ada cara hidup dia, yang nak makan, yang nak minum, yang nak tidur, tak kena nak pergi jaga, nak pergi jamung sokmo tiap-tiap hari, orang puluh-puluh ribu dan sebagainya. Inilah ikhwah yang dikasihi sekalian, walaupun kita duk tengok sokmo berita, jangan berasa katanya hanya berita yang kita dengar, kita tengok ผ่านไป โดยไม่มีความรู้สึกใดๆสะกิดหัวใจความรู้สึกของเรา We adalah sedikit sebanyak, walaupun mulut kita bergerak waktu kita tengok berita, minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selamatkan mereka. Insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة